Okey, para pelajar, sekarang kita pergi ke subtopik 4.2 iaitu gagasan Malayan Union. Jadi, gagasan Malayan Union ini diperkenalkan di tanah Melayu bagi menggantikan BNA. Okey, siapa yang telah merangkanya? Ia telah diketuai oleh Major General Rahman. Jadi, Major General ini telah merangka satu bentuk pentadbiran baru yang kemudian dikenali sebagai Malayan Union. Dan kemudian rancangan ini telah dibentangkan di Parlimen British oleh Setiausaha Tanah Jajahan British, George Henry Hall, pada 10 Oktober 1945. Kemudian rancangan Malayan Union ini telah diisytiharkan dalam Warta Kerajaan British yang kemudian dikenali sebagai Kertas Putih 6274. Dan dalam kertas putih tersebut, British akan mengambil alih pemerintahan Tanah Melayu dan menubuhkan sebuah pentadbiran berpusat di bawah jajahan British. Jadi ada 13 perkara yang terkandung dalam Malayan Union yang telah diluluskan oleh Parlimen British itu. Antaranya ialah konsep kesatuan, bentuk pentadbiran, sistem perundangan, kedudukan Raja-Raja Melayu, syarat kewarganegaraan dan juga agama Islam. Sekarang kita lihat kronologi pelaksanaan gagasan Malayan Union di Tanah Melayu. Ia bermula pada bulan Februari 1943 oleh unit perancangan tanah yang dibentuk di London. Kemudian, rancangan Malayan Union ini telah dibentangkan di Parlimen British. Persatuan Pelajar Melayu Britain telah menghantar satu memorandum yang bertarikh 25 April 1945. Memorandum ini meminta supaya hak kewarganegaraan di Tanah Melayu tidak mengikut prinsip jus soli. Tan Cheng Lock dan Persatuan Cina Seberang Laut juga menghantar memorandum kepada British berkaitan dengan masa depan Tanah Melayu. Maka pada 22 bulan 1 tahun 1946, Kertas Putih 6274 berkaitan dengan rancangan penubuhan Malayan Union telah disiarkan dalam Warta Kerajaan dan akhirnya Malayan Union telah dilaksanakan di Tanah Melayu pada 1 April 1946. Di bawah Perlembagaan Malayan Union, ia meliputi sistem pentadbiran dan kewarganegaraan. Okey, di bawah pentadbiran Malayan Union, di mana negeri-negeri Selat, negeri-negeri Melayu Bersekutu dan negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu telah digabungkan di bawah satu pentadbiran kecuali Singapura sahaja. Okey, bagaimana dengan kedudukan Raja-Raja Melayu? Sultan dan Raja-Raja Melayu hanya berkuasa dalam hal adat istiadat Melayu dan agama Islam sahaja. Dan Malayan Union akan diketuai oleh Gubernur British yang dilantik oleh Raja England. Manakala Majlis Eksekutif dan Majlis Perundangan Malayan Union pula adalah di bawah kawalan Pesuruhjaya Tinggi British. Okey, yang kedua ialah berkaitan dengan soal kewarganegaraan. Jadi, kewarganegaraan adalah melalui prinsip jus soli, iaitu kewarganegaraan secara automatik berdasarkan tempat kelahiran. Jadi, seluruh rakyat yang dilahirkan di Tanah Melayu dan Singapura diiktiraf sebagai warga Malayan Union. Mereka yang berumur 18 tahun dan ke atas serta bermustautin selama 10 tahun hingga 15 tahun juga akan diberi kewarganegaraan. Dan mereka yang berumur kurang daripada 18 tahun tetapi ibu bapanya merupakan warga negara turut diberikan kewarganegaraan. Malayan Union diperkenalkan oleh British adalah untuk melicinkan pentadbiran, menjimatkan kos pentadbiran, mengukuhkan pertahanan Tanah Melayu, meningkatkan pelaburan ekonomi dan mengekalkan orang asing sebagai sumber tenaga kerja untuk meningkatkan ekonomi. Walau apa cara sekalipun, Malayan Union merupakan satu usaha penjajah untuk menaluki negara kita. Malayan Union telah mengubah status Tanah Melayu daripada negeri naungan kepada negeri tanah jajahan. Okey, bagaimana untuk menjayakan Malayan Union ini? Maka British telah menghantar wakilnya iaitu H.C. William
untuk meninjau sokongan Raja-Raja Melayu terhadap cadangan penubuhan gagasan Malayan Union ini. Dan kemudian mereka menghantar Sir Harold McMichael bagi menemui Sultan dan Raja-Raja Melayu untuk mendapatkan tanda tangan persetujuan. McMichael telah menggunakan kaedah ugutan. Sekiranya Raja-Raja enggan menurunkan tanda tangan persetujuan. Harold McMichael telah meneruskan misinya bagi menjayakan Malayan Union. Beliau telah menggunakan pelbagai taktik untuk mendapatkan persetujuan Raja-Raja Melayu terhadap Malayan Union, termasuklah kaedah ugutan. Jadi dalam tempoh 2 bulan, beliau berjaya mendapatkan tanda tangan persetujuan 9 orang Raja-Raja Melayu. Ia bermula dengan negeri Johor pada 18 Oktober 1945, kemudian negeri Selangor pada 24 Oktober 1945. Yang ketiga di negeri Pahang pada 31 Oktober 1945. Di negeri Sembilan, Yang Tuan-Tuan Kod Rahman dan 4 orang undang pada mulanya enggan menurunkan tanda tangan, tetapi akhirnya selepas didesak, mereka terpaksa berbuat dan menurunkan tanda tangan. Begitu juga di negeri Perak, Sultan Abdul Aziz cuba melengah-lengahkan masa untuk menandatangani perjanjian, tetapi akhirnya terpaksa juga menurunkan tanda tangan persetujuan. Di negeri Kedah, Sultan Badli Shah bertegas enggan menandatangani perjanjian Malayan Union dan berlaku perdebatan antara kedua-dua pihak. Walau bagaimanapun, pada 2 Disember 1945, McMichael berjaya juga mendapatkan tanda tangan baginda. Begitu juga di negeri Perlis, pada 4 Disember 1945, Sultan telah menurunkan tanda tangan setelah didesak. Di Kelantan, Sultan Ibrahim telah diugut untuk tidak diiktiraf sebagai Raja-Raja Melayu seandainya enggan menurunkan tanda tangan. Ini menyebabkan baginda terpaksa beralah dan bersetuju menandatangani perjanjian pada 17 Disember 1945. Begitu juga dengan di Terengganu, Sultan Ismail enggan menandatangani kerana perjanjian ini bertentangan dengan Undang-Undang Tubuh Negeri Terengganu. Namun begitu, baginda akhirnya menurunkan juga tanda tangan pada 21 Disember 1945. Jadi, Willard dan McMichael akhirnya berjaya menyelesaikan misi mereka dengan menggunakan desakan dan paksaan untuk mendapatkan persetujuan Raja-Raja Melayu. Cara yang digunakan oleh kedua-dua pegawai British ini tidak dipersetujui dan menimbulkan reaksi penentangan daripada pelbagai pihak. Kesannya, Raja-Raja Melayu telah membantah perjanjian Malayan Union.